Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi puan-puan semua, saya Dr. Sharifah Najiha, pakar bahagian telinga, hidung, tekak. Bukan mata tapi kita bawa juga doktor mata mari. Tapi saya bahagian telinga, hidung, tekak. Saya doktor daripada KMI Kuala Terengganu. Kenal lah ke tak? Okay. So saya ni sebenarnya berterima kasihlah sebab bagi peluang jemput saya mari pada hari ini. Kalau dok mungkin saya dok tahu sebenarnya ada setiap petang Jumaat ada program gini ya. Okey, so lepas ni mungkin boleh mari join ya kalau dok tahu lagi. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dululah. Saya Dr. Sharifah Najiha, orang panggil Dr. Sharifah je lah. Saya mula kerja sebagai doktor tahun 2001. Lepas tu dekat HSNZ lah. Dekat HSNZ ni saya duduk situ selama 18 tahun. Lepas tu baru saya pindah ke KMI lah. KMI baru lagi dalam baru 3 tahun lah dekat KMI. Okay. Saya memang orang Terengganu asal lah, duduk kat Seberang Takir je. Mendek pergi pasal saya. Okay, cukup ada. Kalau ada nak tanya lepas ni deh. Okay, so hari ni tajuk yang diberikan adalah gangguan pernafasan semasa tidur. Sebelum tu saya nak tanya dululah puan-puan. Kenapa yang puan-puan fikir bila baca tajuk tu? Kenapa hok mari terlintas dalam fikiran gangguan pernafasan masa tidur, ataupun kenapa hok selalu ada masalah gitu? Boleh. Dengkur. Betul-betul. Lagi-lagi selain daripada dengkur, kenapa lagi yang tidur batuk-batuk macam tersedok gitu tengah tidur. Betul-betul. Lagi ada lagi tak gangguan lain? Mungkin puan-puan sendiri pernah mengalami ke masa tidur tu gangguan lah. Ke semua tidur jenera belaka? Kalau jenera belaka alhamdulillah lah tidur jenera. Biasanya masalah gangguan pernafasan ni dia boleh tidur. Puan boleh tidur. Okey. Betul dah, tanda-tanda dia lah. Salah satunya dengkur. Dengkur ni ada dengkur kuat, ada dengkur sekali-sekala je, ada dengkur sokmo. Macam-macam jenis dengkur. Lepas tu tersedok masa tengah tidur. Contohnya biasanya berlaku sebab dia pernafasannya sekat. Macam dia nak nafas sekejap, jadi dia pun akan terbatuk lah. Macam puan kata, terbatuk dan tersedok. Lepas tu bila dia tersedok tu dia akan jaga, lepas tu dia pun boleh pulih semula, boleh nafas semula. Waktu refleks semula jadilah yang Allah cipta dah. Bila kita berhenti pernafasan masa tidur, dia akan semula jadi terjaga. Tapi ada juga siapa hok berhenti lama. Kalau berhenti lama tu kadang-kadang kalau ada pasangan gerak tau. Bangun-bangun buat apa ni? Tak nafas. Gitulah. Okey, so selain daripada tu gangguan lain ada tak lagi? Apa lagi? Selain daripada berhenti nafas, dengkur, ada juga gangguan macam bangun kecil tengah malam. Tu bukan gangguan pernafasan tau. Okey, gangguan tidur juga tapi bukan pernafasan lah. Tu mungkin sebab umur semua tak. Jadi gangguan pernafasan ni biasanya berlaku pada orang yang berumur. Satulah. Yang kedua, masalah berat badan. Kalau yang berat badan ni berlebihan, boleh juga jadi gangguan pernafasan. Sebab saluran pernafasan jadi sempit lah. Bila sempit tu jadi nak nafas pun susah. Dok jenera tidur, pusing kok ni tak boleh, pusing kok ni tak boleh, ada setengah-setengah pesakit sampai tidur belancong. Sebab tak boleh nak nafas kalau baring. Tapi tu pun kena cek dengan lebih lanjut lah. Banyak punca, sekok sepik ke, ataupun masalah jantung. Jantung pun boleh menyebabkan gangguan juga masa tidur.
Macam sakit jantung kan, nak nafas tak boleh. Ada juga jenis gitu. Tapi tajuk saya hari ni bukan melibatkan masalah lain lah. Ini melibatkan bahagian saluran tekak. Sebab saya doktor bahagian tekak. Gitu. Tekak dengan hidung dengan mulut lah. Sebab bila kita bernafas, dia start kita tarik nafas ke hidung kan. Lepas tu udara masuk ke mulut, masuk ke tekak, lepas tu turun ke bawah lah. Jadi bila ada gangguan pernafasan bahagian tekak ke atas, boleh menyebabkan masalah. Okey. Kita tengok sesa dah. Yang pertama, kalau sekat dekat hidung. Sekat dari hidung, maknanya hidung sumbat lah. Jadi kita tak nak nafas dengan hidung. Tu pun terganggu. Jadi kita terpaksa nafas dengan mulut. Bila nafas dengan mulut boleh menyebabkan kering tekak. Jadi tengah malam bangun sokmo minum air, kering tekak. Sebabnya nafas kok mulut sokmo, kok hidung tak nak nafas, mulut terbuka. Kadang bila mulut terbuka ni macam-macam lah, halia pun boleh keluar. Tu gangguan dekat hidung lah. So contoh gangguan dekat hidung ni benda apa? Benda apa yang paling biasa kalau tak nak nafas ke hidung? Nyakit benda? Seruang, betul. Dia jadi doktor dah puan pandai. Okay. So seruang lah. Seruang ni dalam hidung bekak. Lepas tu kadang-kadang ada hingus. Kalau hak teruk lagi ada polip. Tu jadi menyebabkan sumbat lah hidung. Bila hidung sumbat tak nak nafas ke hidung. Okey. Lepas tu lepas pada hidung, dekat belakang hidung. Belakang hidung ni boleh sumbat juga. Contohnya kalau ada ketumbuhan dekat belakang lah. Ketumbuhan ni ada jenis biasa, bukan jenis bahaya. Macam kita panggil adenoid. Adenoid tu dia macam tonsil kot. Tonsil tekak kot, tapi belakang hidung. Tapi adenoid ni biasa budak-budak lah. Orang tua jarang. Sampai dekat belakang tekak, udara masuk sampai sini. Kalau sekat sini tak nak nafas juga. Hak ni biasa berlaku. Terutamanya bila umur meningkat lah. Sebab kita punya otot-otot dekat leher ni tak kuat dah. Jadi dia jadi lembek. Kita panggil lelangit hak lembek tu, hak dekat anak tekak tu, dia jadi jatuh. Bila jatuh dia lembek. Bila kita tidur, tutup situ. Bila tutup situ jadi nafas bunyi lah. Bunyi dengkur, tak boleh nak nyawa. Hak tu pun biasa berlaku. Umur, badan berisi lah, berlebihan berat badan. Jadi benda ni sebenarnya walaupun kita rasa biasalah dengkur kan, tapi kalau tahap yang bahaya, boleh menyebabkan bahayalah dekat tubuh kita. Efek dia bukan efek nampak lalu gitu, dia jangka masa panjang lah. Bila lama-lama pernafasan kita terganggu sokmo masa tidur, oksigen tak cukup naik ke otak, boleh menyebabkan naik darah tinggi, boleh menyebabkan sakit jantung, lama-lama boleh menyebabkan macam-macam lagi lah kesan-kesan dia. Jadi bahaya juga walaupun kita rasa biasa je dengkur. Lepas tu lepas pada tekak, biasanya dekat bawah ni kita dah masuk paru-paru lah. Lepas pada tekak peti suara, lepas tu paru-paru. Hak tu paru-paru tu cerita lain pula. Cerita doktor bahagian paru-paru lah. Saya sampai kat tekak je. Lepas tu kalau contohnya berlaku gini, kita tak boleh ambil ringan lah. Terutamanya kalau simptom ni berterusan, ada sokmo dok hilang. Lepas tu satu lagi yang paling teruk adalah pernafasan berhenti masa tidur. Tapi kadang-kadang kita tak sedar pernafasan berhenti. Orang kat sebelah sedar. Kita tidur sedap sangat je, nera molek tak rasa benda. Kita tak sedar pun yang kita tersedak. Kita jaga, kadang-kadang tidur semula sambung. Kalau hok jaga sampai sedar tu lain lah, boleh jadi juga gitu. Hidup. Hidup dia berhenti sekejap je. Dia berhenti sekejap, tapi lepas tu reflect kan, saya buat dia reflect, Allah buat dah. Bila nafas berhenti, kita pun akan jaga. Tersedak tu sebenarnya jaga lah tu. Lepas tu bila jaga tu ada setengah-setengah orang dia sedar terus. Ada setengah-setengah orang yang jaga gitu, lepas tu dia boleh nafas dah, dia tidur mula. Tapi itulah maknanya tak sedar lah masa tu.
Tapi benda tu sekejap je. Tapi kalau kerap kali, ada sampai berhenti pernafasan sampai kalau bila kita nak check kan, dia ada satu ujian lah, kita panggil ujian tidur. Daripada ujian tidur tu kita boleh nampak ada kadang-kadang tu dalam masa 1 saat beberapa kali dia jadi gitu, tapi tak sedar pun, dia sedap je tidur. Tapi benda ni maknanya dia bukan sampai dok nafas sampai mati. Tak mati terus, tapi kesannya lama. Kalau lama dia gitu sokmo bertahun-tahun, jadi oksigennya tu kurang lah. Bila oksigen kurang sampai kotak, lepas tu tekanan darah pun akan naik, boleh efek ke jantung, jadi bahayalah. Nafas bunyi tu dengkur lah. Oh, maknanya tengah sedar ke tengah tidur? Tengah sedar. Hak tu banyak punca juga. Hak tu kena cerita masa lain, sebab tu tengah sedar. Hak ni tengah tidur. Tapi kalau tengah sedar ni banyak contohnya biasa paru-paru lah. Kalau orang ada asma ke, ataupun ada paru-paru bekak ke, boleh jadi nafas bunyi. Hak tu dia sedar tapi bunyi nafas tau. Ni hari ni kita cakap pasal tengah tidur. Lepas tu benda apa lagi? Tiada soalan? Tak ada soalan. Okey, lepas tu jadi macam mana kita nak tahu? Kita nak tahu teruk ke nyakit gini, tahap mana? So biasanya saya nasihatkan kalau ada, sama ada diri sendiri ataupun pasangan lah, suami ke, ada masalah gini, memang kena pergi check lah. Sebab kalau kita biarkan memang bahaya. Benda tu jangka masa panjang lah. Boleh menyebabkan lemah jantung, darah tinggi. Jadi biasanya kalau pergi check, kalau pergi klinik pesakit luar tak, sakit luar ke klinik kesihatan ke, doktor akan check dulu tak, doktor kat klinik lah. So bila dia tahu, dia tanya guana-guana masalah, biasanya dia akan refer ke doktor bahagian tekak lah. Dia refer ke ENT, sama ada dekat hospital besar ke ataupun kat KMI. So daripada situ baru kita boleh check lah. Doktor akan check. Biasanya kalau jumpa saya akan suluh. Kita suluh lah hidung, sebab nak tengok takut punca hidung. Lepas tu kita suluh dalam tekak, nak tengok takut punca tekak. Lepas tu dia ada satu kita panggil ujian tidur. Daripada ujian tu kita boleh nampak berapa kerap dia jadi gitu dalam masa 1 saat. 1 saat, 1 minit, gitulah. Daripada ujian tu kita boleh tahulah teruk tak teruk. Jadi biasanya kalau gitu rawatan dah apa agak-agak? Boleh agak tak? Ada tak pernah saudara mara ke, kawan ke hak nyakit gitu? Hak pergi jumpa doktor dah? Tak pernah jumpa? Tak pernah. Dengkur ataupun berhenti nafas lah. Maknanya hak siapa kena operate ke? Tak pernah dengar tak? Dia ada, kalau contoh hidung ni sumbat. Kalau ada polip ke ataupun tulang hidung belok, dalam hidung bekak, hak tu kena buat operation. Operation beki hak sumbat. Beki hak sumbat. Kalau dalam tekak pula, macam saya kata tadi, langit tu jadi jatuh hak. So kena buat operation juga. Nak suruh langit tu molek semula naik. Bila dia naik jadi luahlah nafas. Kalau tonsil besar pun boleh. Ada orang tonsil besar. Jadi bila tonsil besar ni memang sepit lah tekak dia. Bila sepit, salah satu cara operation. Buat operation. Operation melalui mulut je. Kalau hidung melalui lubang hidung. Kalau tekak melalui mulut, kita dok toreh. Dok toreh saja-saja muka orang. Pakai teropong. Maknanya buat kot lubang hidung ni suluh, lepas tu buat. Cuma sebab sini kita tak ada slide nak tunjuk dah. Kalau dok saya boleh tunjuk video lah. Video kita buat operation kot hidung warna. Tapi rasa-rasa puan-puan sini tak ada masalah gitu dah. Ke ada? Seruang ke ada tak? Seruang ada. Tapi tak teruk lah. Tak? Seruang tak payah jumpa doktor tu tak teruk tu. Kalau pergi jumpa doktor baru maknanya teruk. Kalau boleh sumbat hidung dua-dua. Siapa tu? Puan sendiri. Kalau sumbat
berterusan. Kalau sesama biasa sumbat, lepas tu baik sesama hilang lah kan. Tapi kalau berterusan sesama tu, waktu nak tidur payah nafas kat mulut, waktu memang kena pergi check lah. Takut ada bekok ke, guana ke. Dia macam-macam cara. Ada setengah orang ni takut sebab takut kena doktor operate, lalu jumpa doktor operate. Dok, ada cara. Obat dulu. Kalau obat dok jadi, bawa operate. Ni puan takut nak jumpa doktor, takut kena operate ni. Tak apa, jumpa dengan saya dah operate lalu. Kita obat-obat dulu. Gitulah. Lepas tu hidung. Kalau tekak pun kita buat operation juga. Kalau tonsil, buang tonsil. Kalau tonsil besar, jadi sumbat tonsil besar. Ataupun kalau langit lembek tu jatuh, kita akak langit tu. Waktu bahagian operation lah. Lepas tu ada cara lain. Cara lain selagi pakai alat. Maknanya bila tidur tu pakai alat. Pernah jumpa orang masa tidur dia kena pakai macam topeng oksigen. Pernah? Siapa tu? Kawan. Maknanya waktu tu kalau tahap dia tak boleh buat operate. Maknanya tak ada benda hok kena buat operate. Jadi kena pakai waktu lah, dia tengok kesesuaian. Biasanya doktor akan tentukan orang ni buat operation, orang ni pakai alat. Pakai alat ni pun sebenarnya bagus. Sebab dia memang alat tu dia bagi tekanan udara kepada saluran pernafasan. Jadi saluran pernafasan terbuka. Jadi bila terbuka, kita tidur lawahan nyawa. Cuma masalah ada copong. Ada copong kat muka sambil tidur, ada benda ni, ada selesa. Tapi kalau dah biasa lama-lama, insya-Allah tak ada masalah. Kebanyakan pesakit saya bila kita suruh pakai benda ni tak ambuh. Tak ambuh doktor, payah nak bawa kalau nak pergi tidur mana-mana kan. Lepas tu dok selesa. Tapi tu salah satu yang boleh membantu. Maknanya rawatan hak paling terbaik sebenarnya pakai hak tu lah. Kalau tak ada sumbat mana-mana, tak ada hidung dok sumbat, tekak dok bekak, pakai hak tu. Tu kita panggil alat tu, kita panggil CPAP. Mungkin kalau ada pernah dengar lah. Lagi apa lagi nak tanya. Boleh je kalau puan-puan ada tiba-tiba mari nak tanya pasal gangguan pernafasan masa tidur. Kalau tak ada benda, kita pun nak cakap pasal benda lain pun boleh. Ada masalah kalau Ustaz Azhar tu macam-macam cakap. Lagi apa lagi gangguan pernafasan ni. Saya bagi topik ni, tajuk ni pun sebab bagi saya rasa ramai orang tak sedar benda ni. Orang rasa benda tu biasa. Biasa je, dekur je pun, tak boleh nak nafas je, berhenti. Lepas tu jaga molek lah. Sebab gini, kita nafas kan, udara masuk tubik, maknanya udara gerak. Tapi dia lalu kot saluran yang sempit. Bila lalu kot saluran sempit, dia bunyi lah. Macam kita tiup seruling kan, seruling ke serunai ke, kan kita tutup lubang, jadi lubangnya sempit je, lepas tu kita tiup, jadi bunyi kuat. Maknanya bila udara lalu kot laluan sempit akan menyebabkan bunyi dengkur lah kita panggil. Tapi dengkur ni ada juga hak jenis kita panggil habitual. Habitual tu maknanya memang dia sifat je dengkur. Bila cek molek belaka tak ada apa-apa. Kalau gitu tak apa lah, maknanya tak bahaya lah. Tapi menyebabkan gangguan selagi kalau pasangan dengkur, kita pula dok cenera. Ke pagi dok cenera, dok dengar ke dia dengkur selagi susah hati, takut dia berhenti nafas, kita dok tunggu nak gerak. Kan? Ramai juga gitu. Jadi terganggu juga pasangan pun. Jadi benda tu mengganggu kehidupan seharian lah. Dah esok nak kerja pula. Kadang-kadang kalau orang dengkur nafas berhenti masa tidur ni, esok nak kerja tak boleh fokus. Tak boleh fokus, kerja pun jadi prestasi menurun lah. Tak boleh nak ngatuk, jadi siang tu je ngatuk. Lepas tu bawa kereta pun kadang boleh terlelap. Hak kita ramai dengar-dengar hak accident kan. Accident kita panggil micro sleep.
Dia rasa ya sedar, tapi sebenarnya dia tertidur microsleep lah, tidur sekejap tu. Hak tu boleh menyebabkan aksiden. Ramai dah hak mati sebab microsleep. Ataupun tengah kerja, contohnya kerja kilang lah, dia pakai mesin lah. Tapi tengah kerja tu terlelap, so cedera tangan ke, masuk dalam mesin ke, boleh jadi. Guana? Sebab apa jadi gitu? Sebab tu saya akan berpunca tadi dah. Sumbat sini, terutamanya orang berisiko, orang berumur, lepas tu berat badan berlebihan. Tu jadi benda tu lah punca-punca je, jadi nafas terganggu. Bila nafas terganggu masa tidur, kesan dia siang dok segar, dok fokus. Kalau hok kerja mesyuarat contohnya, tengah mesyuarat je tersengguk-sengguk, tertidur. Tapi ada tahap-tahap dia lah. Tahap teruk ke sederhana, ringan. Berdasarkan hak ujian kita buat, kita cek semua tu, kita boleh tahulah tahap dia. Tapi hak bahayanya gitulah. Kebanyakan saya jumpa tengah drive lah. Tengah drive tertidur memang bahayalah. Maknanya mungkin dia bukan meninggal sebab dia berhenti nafas tu, tapi dia meninggal sebab kesan dia jadi bawa kereta lelap. Ada setengah tu berhenti traffic light, kelak terus dok gerak kereta. Orang ijar 2 kali ijar. Sebabnya malang tidur dok jenera, oksigen dok cukup. Gitulah. Tu kesan-kesan dia. Cuma bila saya cover ni, sekurang-kurangnya kita tahu ada juga penyakit gini. Bahaya juga sebenarnya. Jadi kalau ada kawan ke, pasangan ke, anak beranak ke, bolehlah recommend suruh pergi jumpa doktor. Kat mana pun boleh, nak jumpa saya boleh. Sebab kalau bahagian tekak ni, kalau dekat swasta lah, maknanya bukan HFNZ. Kalau nak cari hak puang, saya seorang je. Hak lelaki ada dekat Salam, ada doktor lelaki. Lepas tu dekat KMI pun ada seorang lagi, banyak tekak kot tapi lelaki. Jadi kalau kadang-kadang ni kita orang puang kan, segang juga nak pergi jumpa doktor lelaki, nak cek tekak apa semua. Gitulah. Ya. Ustazah tak pegak. Rawatan berdekor tu macam saya kata tadi lah. Kita cek dulu belaka. Kalau punca dia sebab hidung, operasi hidung. Kalau punca dia sebab tekak, operasi tekak. Tapi kalau kita cek molek hidung, molek tekak, molek, jadi rawatan dia pakai oksigen tu, pakai mesin tu lah masa tidur. Jadi bila pakai mesin tu, dia nafas lawa. Jadi esok dia segar lah. Ramai je pasien saya hok pakai alat tu kan, mula-mula memang tak selesa, tapi lama-lama tu dia dah biasa, dia rasa segar. Jadi dia kata lepas tu dia dah boleh kerja dengan baik, dia boleh fokus dah, prestasi yang meningkat lepas pakai alat tu. Gitulah. Cuma keputusan tu nak buat pakai alat ke, nak operate ke, hak tu bergantung. Kita kena cek dulu baru boleh cover. Dia tak ada obat makan. Obat makan tak jadi. Kalau disebabkan seduang, adalah obat. Tapi kadang-kadang seduang pun pakai obat, kalau tak jadi kena operate juga. Tapi biasanya kalau jumpa saya akan cek dulu. Kalau tak ada punca-punca tu, kita bagi obat dulu. Lepas tu barulah kalau tak jadi juga, baru operate ke rana lah. Gitu. Kalau saluran sempit tapi tak ada benda bekak, pakai alat tu. Sebab saluran pernafasan ni biasa dah gitu. Kalau ada tonsel, kita boleh buang tonsel. Tapi kalau tak ada pun benda bekak, takkan kita nak buang saluran ni, habislah pula. Jadi pakai alat nak suruh buka. Kita buat benda-benda. Kadang-kadang langit kita dekat anak tekak tu kan, kalau kita tengok dalam cermin nampak anak tekak gitu kan. Dekat anak tekak tu, bila kita berumur, ia jadi kohor jatuh, kohor lembek, kadang-kadang setuh dengan lidah, pangkal lidah. Gua ni ada soalan. Keturunan, dia tak ada sangatlah keturunan. Tapi kalau macam contoh keluarga dia jenis badan besar belaka,
Badan besar, misi, gemuk. Boleh jadi sekeluarga dengkur belaka. Tapi ia bukan jakit benda tu. Dia bukan keturunan. Tidak badan besar. Mungkin jenis dia lah kot. Tapi kena cek dululah. Kalau tak ada punca, mungkin jenis dia lah gitu. Ada juga dengkur hak tak bahaya pun, peseng. Peseng. Kalau ada soalan. Dok berapa dengar? Letih bekerja. Hak tu kalau gitu kita panggil dengkur sekali-sekala tak? Hari letih sangat boleh dengkur. Hak tu biasanya daklah bahaya sangat. Macam contoh hari ni kita kerja kuat sikit dok. Memang akan tidur akan nyenyak jadi dengkur. Hak tu sekali-sekala tak ada masalah lah. Tapi kalau sok-mok hari-hari dengkur tak boleh lah. Hari-hari dengkur tu bahaya lah, kena cek lah. Kalau puan semua ada tanda-tanda macam saya kata tak dia. Siang jadi dok fresh, bangun tidur pagi tu kira bangun bayang subuh dah. Lepas tu anak-anak pergi sekolah apa semua siap-siap lah ke. Baru rasa nak masak, duduk dulu sekejap, kelak. Lepas tu dok dah nak masak dah. Tengok telefon sekejap, kelak. Lepas tu rasa dah orok semua. Suami balik dah buat dah masak. Allah ngatuk sangat dah orok. Gitulah maknanya tu pun walaupun kita dak kerja, maknanya dak fokus pada pekerjaan, tapi duduk rumah pun kalau ada masalah ni ganggu juga. Dak nak buat kerja. Nak nyapu mana dah bala tidur. Jadi penat sebab malam tu dak cukup tidur sebenarnya. Tu jadi kalau kita tahu sikit-sikit tu tak apa, boleh khabar kalau orang ada masalah gitu. Gitulah. Kalau ada benda lagi nak tanya pasal dengkur ni. Ada soalan? Kak ada soalan. Kalau nak tanya soalan lain pun boleh. Nyakit bahagian telinga, hidung, tekak. Jangan tanya bahagian sakit puang, saya dah reti. Ustazah. Telinga memang tak boleh korek. Kalau gatal sangat, kena cek dululah. Kalau cek tu tak ada benda, tak ada kulak, tak ada jangkitan kumang ke benda, gatal saja. Mungkin kadang-kadang orang seluang gatal kat telinga, tak ada benda, cek normal je. Biasa makan ubat peh gatal. Selagi buat gini lah. Tekan-tekan gini, tarik-tarik cuping, ogeh-ogeh gitu, tekan-tekan sini. Tak boleh nak korek dalam memang tak boleh. Sebab bila korek banyak masalah timbul. Saya nak cerita masalah panjang pula jadi nyakit lah macam-macam lah. Kebanyakannya hok mari masalah telinga pun korek. Telinga tak boleh korek. Kalau boleh kau tempat jangan beli lah rumah. Kalau nak cuci kan lubang telinga tau. Kan kita takut tarik telinga tau. Kalau ni lubang telinga, cuci depan ni je. Jangan masuk dalam lubang. Luar ni boleh cuci. Dalam jangan korek. Kalau gatal, tonyah-tonyah gitu je lah. Gua ni? Tak boleh lah. Kalau nak cuci luar ni boleh. Tapi nak masuk dalam tak boleh. Tak boleh. Kalau ada tak telinga sini, kita masuk dalam, dia kau tolak. Tolak tarik telinga nanti sampai ke ia tepek dekat gegendang, tak dengar pula telinga. Tak dengar jadi sakit. Jadi putih kapas tu biasanya kalau saya dak galakkan lah guna. Kalau gatal buat gitu je lah, buat gitu, korek-korek, tarik-tarik. Ataupun makan ubat gatal lah, tapi moleknya jumpa doktor dulu takut. Memang gatal sebab penyakit. Semut masuk kena buang. Biasa kalau semut masuk, kalau jumpa doktor buanglah buat tubik. Sakit sangat tu. Hembus. Dia keluar. Tu petua tu. Dia hidup lagi lah tu, dah dia keluar lah.
Ada gok setengah tu masuk je ketik pula. Oh. Kalau hengga tu je ketik pula. Oh, memang sakit ah. Ketik luar ni sakit. Oh, ketik dalam ni tak tahu lah. Boleh jadi tu, tapi kadang-kadang ada gok buat tak jadi mak dah. Kalau ada lagi tak? Dah apa nak tanya? Kalau ikut ni banyak lagi masa Kalau hak bahagian dengkun tak ada dah nak tanya. Tak ada dah, tak apa, kita tanya bahagian lain pula. Seruang ada tak sini hak ambil rawatan? Ke boleh dok teruk manalah ada ayah obat. Dak nampak sihat-sihat belaka puan-puan sini kat sini. Comel-comel belaka ni, sihat-sihat belaka. Lepas tu Guana? Ya. Eczema ni dia nyakit 3 serangkai. Eczema, seruang, asma. Biasanya ada orang jadi asma saja, asma dengan seruang saja. Ada eczema dengan seruang, ada hak tiga-tiga. Dia panggil jenis alergik sensitif. Jadi kalau sensitif dekat hidung, panggil seruang. Kalau sensitif kat kulit, panggil eczema. Sensitif dekat paru-paru, panggil asma. Dan ia boleh berkait tiga-tiga tu. Terutamanya kalau gini ni kanak-kanak budak-budak lah ramai. Ada tiga-tiga. Dan seruang mari jadi lelah. Lepas tu kulit pula gatal. Ada kaitan tiga-tiga tu sebab alergi belaka. Siapa tu puan? Penyakit eczema. Ada resdung puan sendiri. Ada eczema juga. Tapi eczema tu dak teruk mana? Kan ambil ubat kok. Ya tu. Alergik tu. Alergik biasa kalau begitu memang tak boleh dia kena patang. Dia kena patang benda hak yang alergik tu. Sebab kalau tak boleh jadi lagi, berlaku lagi. Tapi kalau tak hilang juga mungkin kena ambil ubat lah. Kalau maknanya sampai tahap mengganggu dia, kena jumpa doktor lah ambil ubat. Tapi kalau ia setakat patang, kalau ia patang okey, molek. Dah air patang je lah. Kalau hak teruk tu, alergik teruk ni, kalau contoh ia ada seruang tau. Bila seruang dia tu tak berhenti, ada sokmo. Setiap hari mesti beringuh. Lepas tu pagi-pagi bersing. Patang kena air je, baru nak ambil semayang bersing. Tak berhentilah 20 kali bersing. Lepas tu hinguh ni kena pakai ada setengah kalau budak lah. Pergi sekolah bawa tuala. Memang siang lah, maknanya tu mengganggu dia punya kehidupan dia lah. Tu hak tahap teruk. Lepas tu malam pun duk nak tidur, hidung duk berair sokmo, sumbak sokmo. Memang hak tu kena ambil rawatan lah. Maknanya kualiti. Kadang-kadang kalau budak resdung kuat ni boleh ganggu dia punya fokus nak belajar. Jadi kita bukan kata dia sekolah tak pandai, tapi gangguan tu menyebabkan dia jadi tak nak fokus. Otak cerdik dah. Jadi siang lah memang kena rawat. Kalau hak gitu, kalau biar memang siang. Lepas tu kalau teruk lagi, bila kena berair hidung jadi asma pula. Kena masuk wak pula, kena sedut oksigen apa semua. Kena resdung asma. Hak tu berkait. Memang kena rawat lah. Kalau hak sikit-sikit salah makan baru jadi tu tak apa. Maknanya salah makan jadi, atau ambil pil sutir hilang. Beres lah. Hak tu kau tak mau jumpa doktor pun. Gitulah. Dia gini, kalau ubat resdung ni, hak pil tu dia tak boleh makan sokmo, bukan sebab bahaya, tapi dia bukan rawatan sebenar lah. Maknanya dia rawatan sementara. Pil tu bila makan lega lah sekejap. Lepas tu sekarang ke esok ke jadi pula. Jadi macam kena makan pil hari-hari tak. Biasanya kalau kena makan pil hari-hari gini, saya akan bagi dia ubat spray hidung.
Ubat spray hidung ni dia nak suruh dia nak kawal simptom. Jadi maknanya bila dia pakai spray sokmo, sesama dia tu dak mari dah. Bila sesama dia dak mari, dia dak yang makan pil lah. Tapi spray kena pakai. InsyaAllah dah. Kecuali dia makan lebih dos. Kalau dia makan dos suntik sehari tu, insyaAllah dah efek bawah pinggang lah. Kalau siapa suntik sehari 3 otik, pagi makan dah, tengah hari sesama makan pula, petang makan pula. Kalau hari-hari gitu bahayalah. Jadi kalau ikut dos dia, insyaAllah tak ada masalah. Tapi hak moleknya resedung ni spray lah. Bila pakai spray tu hidung lawah molek beres selesa. Ada nak tanya? Untuk mendapat steroid. Untuk resedung. Ya kalau untuk resedung ni steroid dia bukan makan. Ke maksud puan hak makan ke? Sapu untuk eczema lah. Biasanya eczema ni kalau tengah teruk kan memang kena ambil steroid. Kalau tak sapu steroid dia dah hilang. Tapi bila dah molek dah sikit, kena berhenti steroid tu, sapu obat ni lah, benda pelembab. Krim pelembab je lah. Tapi kalau dia mari pula teruk pula, boleh steroid pula. Tak ada masalah lah, kecuali kalau pakai berpanjangan. Baik dah pun ubah juga steroid. Ubah sokmo. Lama-lama ni pihak kulit. Kalau baik berhenti, lepas tu ubah pelembab je lah. Kalau untuk hidung saya kata spray tu, dia ada steroid juga. Tapi dia steroid dia tu tak masuk dalam darah. Tak bahayalah, maknanya dia kat hidung je. Jadi tak ada masalah lah kalau pakai spray tu lama pun. Ada orang pakai bertahun-tahun spray. Tapi maknanya bila pakai spray dia selesa. Boleh pakai, tak ada masalah. Kalau hak steroid sejenis lagi hak makan. Kalau hak makan tak boleh lah pakai makan lama. Hak makan tu biasanya doktor je boleh bagi. Tak boleh sebarangan di farmasi nak beli ke. Bila doktor bagi sekian-sekian sampai seminggu ataupun 2 minggu. Kena ikut doktor je lah. Tak boleh siapa nak makan berbulan-bulan. Bahayalah kalau steroid makan bulan-bulan. Dok betul tu. Resedung ni dia memang semula jadi tu dia sensitif. Dia jenis sensitif. Dok kait pun darah banyak asid ke, darah banyak alkali ke. Dia berkait dengan benda hak kita terdedah lah. Kalau kita terdedah dengan kita jenis alergik makanan. Jadi dia berkait dengan makanan. Ada setengah orang alergik dengan debu-debu dalam kapet. Contohnya kapet gini kan, kita dok vacuum sokmo tak. Benda tu pun boleh menyebabkan, tapi dok sabit lah dengan darah ada asid ke, darah alkali dok. Tak ada kaitan. Resedung ni boleh keturunan tapi kok. Biasanya kok kalau ayah resedung, mak resedung, anak-anak resedung belaka. Kalau dok pun anak-anak asma. Gitulah. Saya pun anak ada eczema, ada asma. Kebanyakan rakyat Malaysia ni ramah resedung. Memang kalau tanya rasa ada belaka, ada tak? Sheila ada tak? Tak. Hak tu belakang Sheila tu ada eczema. Cuma kita kena tahu perlu jumpa doktor ke tak, ataupun sikit-sikit tu insya-Allah tak ada benda. Tapi kalau nak moleknya sekurang-kurangnya check dulu doktor sekali. Kalau doktor kata okey, tak apa, tak apalah. Ada lagi benda nak tanya? Resedung. Okey. Dia kalau ikut semula jadilah. Semula jadi Allah cipta saluran telinga tu dia ada, kita panggil bulu-bulu tu tau. Bulu-bulu kat telinga tu, fungsi dia tu untuk nak suruh tarik telinga tu keluar automatik, keluar sendiri. Dia macam ke sapu. Sapu tarik telinga tu bit luar. Tapi biasanya terganggu bila kita korek. Bila kita korek tu tak ada dah fungsi hak nak tolak tu, sebab kita tolak dengan putih kapas.
Tu jadi gitu. Sebab kalau kita tengok baby hok bulan-bulan baru umur kan, tiba-tiba ada stalker tu babe. Ataupun tiba-tiba ada luar dekat luar ni. Maknanya dia tu semula jadi. Hak tu normal punya Allah cipta dah. Semula jadi dia boleh tubik sendiri tak telinga. Tapi bila kita besar, kita duk kacau dia. Korek lah. Lepas tu bila korek masuk ke dalam. Masuk. Lama-lama kerah. Sumbat. Patutnya tak payah korek lah. Ada ramai je hak mari check kan. Comel lubang telinga je. Dia tak pernah korek. Dalam telinga tu comel. Cuma tak telinga depan ni je. Kalau hak depan ni tak ada masalah lah nak cuci. Kalau nak cuci sendiri, boleh mari cuci dekat klinik. Saya jumpa saya akan cuci lah. Cuci tak telinga. Kalau sumbat pas dalam tu, memang tak boleh buat sendiri. Kalau buat sendiri, kau bahaya. Kena jumpa doktor. Lagi, dia ada anak-anak masalah tonsil ke ada? Cucu ke masalah tonsil ada juga jenis tonsil ke demam. Tonsil ni kalau kerap demam memang kena buang, tak ada cara lain dah. Tapi kalau tidak mengganggu, ia besar. Tapi tak mengganggu, tak menyebabkan demam, makan molek, tak ada dengkur, boleh nafas macam biasa. Hak tu kalau tak bercara pun tak apa. Biarlah ia besar saja. Ada. Punca tonsil terbekak. Dia tonsil ni, fungsi dia nak tapih kumang. Kumang hak kita nafas dalam udara kita ni ada berjuta-juta kumang. Setiap hari kita seduk ni kumang masuk. Jadi fungsi dia nak tapih kumang tu. Tapi bila dia aktif lah, maknanya dia lawan kumang sokmo, dia jadi bekak lama-lama. Bila bekak tu kadang dia jadi kupu kumang pula dalam tu. Bila kupu kumang dalam tu jadi dapat demam semua-semua tu lah. Tapi ada orang tak ganggu pun benda terbekak saja. Kalau dia bekak saja tak ganggu, tak ada masalah, tak payah kacau. Kalau hok sakit, demam, tak boleh nak makan. Boleh jadi luka, kadang-kadang boleh jadi nanah dalam tonsil. Ataupun selagi dia jadi macam batu dalam tonsil. Ada juga. Dia macam batu warna putih gitu duduk dalam tonsil. Waktu tu boleh menyebabkan mulut bau busuk. Jadi memang kalau begitu memang kena buang lah. Side effect buang. Waktu tu panjang cerita bang. Nak rekah ke nak panjang? Rekahnya operation tau, pembedahan semua ada risiko tau. Risiko biasalah, pendarahan ke, jangkitan kumang. Hak tu risiko biasa. Tapi saya rasa mungkin soalan awak kesan kalau buang tau. So kesan kalau buang ni dia tak ada masalah. Sebab dekat tekak kita hak fungsi sama macam tonsil ni. Tonsil kan dua tau. Ada 6 semua hak boleh fungsi sama tonsil. Kalau kita buang 2 ada 4 lagi. Jadi 4 lagi tu boleh bekerja macam biasa. Jadi tak ganggu pun, tak apa je buang tonsil. Ada setengah orang takut kat gigi tak ada penapis. Kan, tak ada penapis dah. Ada masalah. Lepas tu selagi orang takut suara berubah. Tak ada masalah sebab tonsil kat atas, peti suara bawah tak kacau pun. Maknanya tak melibatkan peti suara, insya-Allah tak ada masalah lah. Cuma operasi tonsil ni saya nak khabar sakit. Memang sakit tapi biasanya kita bagi ubat lah. Ubat. Kalau nak buat operation, better buat masa kecil. Kalau ada anak-anak cucu hak demam semua tonsil tu, baik nasihat buat awal-awal. Kalau buat bila dewasa, sakit dia lagi kuat. Berbanding dengan kanak-kanak lah. Dan kanak-kanak pun cepat baik. Dewasa tak ada dah lah. Tonsil sekali je, dia tak tumbuh mula. Maknanya kalau kita buang tu, dia tak tumbuh dah lah. Ada benda lah. Pukul 4 dah. Ada apa lagi nak tanya? Kalau ENT ni, ada apa lagi? Tekak telinga, tak telinga tak? Kalau tak ada apa-apa, ada soalan. Tu macam seruang.
Seduang juga tu. Tak ada. Ramai gitu. Ramai gitu. Saya pun kata tak ada lah teori orang buat kajian ke lepas COVID jadi, sebelum COVID jadi tak ada kajian lah. Tapi daripada hak saya nampak ramai je hak gitu. Lepas COVID ni ramai hak sensitif sikit, mudah dapat jangkitan, mudah demam. Tapi hak tu saya tak nak komen banyak sebab saya pun tak tahu apa jadi gitu. Kena cari orang hak buat kajian, apa bila lepas COVID jadi gitu. Tak tahu sebab cocok ke, sebab jangkitan COVID ke. Saya sendiri pun dulu nak boleh ke demam 3-4 tahun sekali baru demam. Tapi akhir-akhir ni tak tahu sebab COVID ke sebab benda. Kalau anak demam, kita pun demam. Mungkin nak kebetulan dah. Kita duk kata ke COVID. Gitulah. Tapi kalau macam makan pedas, beringuh lalu tu memang resdung lah. Dia sensitif kepada benda pedas. Sebab resdung ni dia banyak. Ada orang sensitif dening, ada orang sensitif dening tak sama. Dulu tak ada. Ramai hok gitu. Dulu tak ada. Ni baru ada sejak COVID. Ayat dia sejak COVID. Ada soalan ke puan nak tanya? Boleh je. Aha. Ya. Doa-doa ke. Ya, betul. Sebab kalau ikut kan memang banyak amalan yang yelah daripada ulama-ulama, daripada yang Nabi sendiri ajar kan, daripada Al-Quran pun ada. Memang banyak amalan, zikir, doa yang kita boleh amal untuk kesihatan kita. Yang tu saya tak nafi, memang kena guna. Maknanya kalau boleh kita boleh amal lah benda tu. Tu boleh membantu untuk kesihatan kita. Tapi ada juga walaupun kita dah amal semua-semua tu, boleh juga dapat penyakit. Sebab penyakit ni memang Allah juga hak cipta. Cuma maknanya di samping kita ambil rawatan doktor ke benda kan, kita boleh amal lah. Memang banyak membantu doa-doa. Kadang-kadang hak sakit kita ni bukan ubat saja yang untuk rawatan tu. Semangat jiwa kita, kekuatan kita daripada dalaman lah. Hak tu pun sekurang-kurangnya boleh bantu sikit. Kita panggil psikologi lah. Psikologi. Psikologi ni kadang-kadang dengan doa kita tu boleh tenangkan fikiran. Jadi sakit pun makin kurang sikit. Tapi dalam masa yang sama obat tu kena jugalah. Jangan kata nak bergantung kepada doa siapa. Sebab penyakit pun Allah cipta. Dan segala ilmu perubatan ni pun Allah yang bagi ke kita. Ya. Betul. Segala ilmu-ilmu perubatan ni pun Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, orang manusia tak reti nak cipta obat ke,
alat-alat ke nak berobat, semua teknologi semua ni, tapi benda ni daripada berkurung-kurung dahulu. Macam contohnya Ibn Sina tau. Ibn Sina tu bapa perubatan, banyak dia cipta benda. Maknanya daripada jasa dia sekarang ni mungkin saya boleh rawat pesakit melalui ilmu dia. Ilmu tu Allah yang bagilah. Bukan saya, bukan pandai pun nak cipta obat, nak cipta alat, nak cipta rawat penyakit baru. Semua kita belajar daripada orang-orang zaman dulu. Maknanya ilmu-ilmu lama tu. Kita cuma rawat je, bagi rawatan. Gitulah. Jadi betul, memang selain pada obat biasa, perubatan moden ni memang doa, amalan, zikir semua tu kita boleh amalkan. Nabi-nabi ajarlah. Cuma kalau hak pelik-pelik ajaran sesat tu, ataupun yang untuk bomo yang berobat dak baca bukan ayat, berobat hak pelik-pelik tu saya dak aku. Tapi kalau nak berobat dengan bacaan doa, zikir, amalan, campur pula dengan perubatan moden, insya-Allah lagi boleh pulih cepatlah. Masuk air dalam hidung, ambil wuduk basuh, boleh. Sebenarnya cuci hidung kan sunnah kan. Tapi kalau dekat hospital kita ada alat lah, ubat lah untuk cuci hidung. Tapi kalau untuk nak cuci biasa dengan air biasa pun boleh. Cuma kalau air biasa, air pahit biasa, kita seduk dalam hidung, kita akan rasa pedih sikit kan. Sebenarnya cuci hidung tu memang bagus, memang sunnah Nabi. Tapi bila guna air pahit, pedih. Jadi ada diciptakan ubat untuk cuci hidung. Dia bukan ubat juga, dia garam mineral lah yang sesuai. Maknanya bila kita pakai hak tu untuk cuci hidung, tak rasa pedih. Kalau air pahit biasa kita serok gitu, pedih. Tapi tak ada benda, tak ada masalah, tak bahaya pun, boleh. Cuci hidung tu bagus. Orang tak ada seluang pun boleh cuci hidung. Buat rutin cuci hidung. Ya. Okey. Ubat ni untuk menyembuh. Maknanya kalau tak makan ubat mungkin tak boleh sembuh lah. Tapi kita waktu kita bergantung pada Allah juga kan, penyembuhan ni. Tapi maknanya ubat ni untuk menyembuh. Suplemen ni dia bantu. Kalau ambil suplemen saja tapi tak ambil obat, kemungkinan untuk sembuh tu rendah lah, kurang lah. Tapi bila kita ambil ubat, kita tambah pula dengan suplemen, jadi makin cepat baik. Dia bantu je, suplemen bantu je, tapi dia bukan untuk penyembuhan. Penyembuhan memang kena ubat juga. Jelas? Macam mana tak jelas? Tak dengar? Tak ada mikrofon ke? Oh, okey. Dia kalau tak ada penyakit lagi, contohnya sihat, nak ambil suplemen tak ada masalah lah, boleh. Tapi kalau dah memang soheh dah ada penyakit tu, nak ambil suplemen je, tak baik kot penyakit tu. Dia kena berobat dululah. Contohnya apa ya? Contohnya dia ada sakit lutut. Okey, sakit lutut. Sakit lutut disebabkan oleh umur tak, berat badan, sakit lutut. Okey, sakit lutut ni kalau rawatan dia obat tahan sakit. Ubat tahan sakit. Lepas tu kalau hak teruk operation kan. Suplemen ni untuk bantu, contohnya suplemen untuk nak tambah cecair kan. Hak tu sebenarnya tambah cecair tu pun obat juga. Tapi kalau tengah sakit, kita makan suplemen tak hilang, kena makan juga buat tahan sakit. Tapi bila dah hilang dah sakit,
boleh lah, suplemen je, suplemen. Gitu. Tapi kalau tengah sakit tu memang kena ubat juga. Kalau dok susahlah nak hilang. Kecuali kalau hok rengang-rengang, contohnya demam, batuk, sesama, jakit ngorang tu, mungkin kita makan vitamin C 2-3 hari lega. Hok gitu, hok rengang-rengang boleh lah. Tapi kalau hok penyakit memang perlu obat, memang kena obat juga. Suplemen tu tambahan. Tapi hok sakit lutut tu memang dia panggil suplemen untuk tambah cecair kan. Hok tu sebenarnya dia rawatan jugalah. Termasuk dalam rawatan. Sebab nanti bila cecair banyak, dia molek lah, tak sakit lah. Biasanya kalau pergi hospital, doktor explain. Dia kena tanya. Kadang-kadang, terutamanya kalau hospital kerajaan lah, patient ramah dok. Dok sempat kok doktor nak explain banyak-banyak. Jadi kita pun bila kita dok tanya, doktor pun dok bercerita. Lepas tu baik rumah macam-macam mikir, dok faham. Buat apa gini. Lepas tu tanya orang. Lepas tu orang pun, orang ni buat teori ni, orang ni buat teori ni, tak tahu kan. Moleknya kalau dok faham, tanya je doktor. Biasanya kalau tanya, doktor akan explain. Tapi kalau dok tanya, kadang tu doktor pun nak derah. Dia dok terang, dia ingat mochi ni faham dah kot. Gitu. Tanya je, tak ada masalah. Jaranglah siapa doktor, Allah banyak tanyalah mochi. Dah, tak ada. InsyaAllah tak ada. Ada lagi ke soalan nak tanya? Tak ada dah kan? Okey, so kalau tak ada dah, saya akhiri dengan surah Al-Fatihah dengan wal-'asr lah. Okay, terima kasih semua yang ada. Ingat ke nak tanya lagi? Boleh je, off record pula.